Buletin Didik 24 Mei bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Perlis akan menambah beberapa lagi pusat pemberian vaksin PPV termasuk PPV bergerak ke Pusat Penjagaan Warga Emas dan Orang Kurang Upaya OKU bagi memudahkan golongan itu menerima vaksin. Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Azman Muhammad Yusof berkata, 2 lagi klinik swasta dan Dewan Warisan di Kangar akan dijadikan PPV dalam tempoh 2 minggu lagi bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Ketika ini terdapat 4 PPV di Perlis melibatkan Dewan 2020 dan Hospital Tuanku Fauziah HTF di Kangar serta sebuah klinik swasta di Kuala Perlis termasuk tambahan PPV yang baru dibuka hari ini di Dewan Seri Melati dekat Besri Padang Besar. Seramai 188,000 orang yang mana mereka ini terdiri pada kategori 18 tahun ke atas, ya. Jadi berdasar pada kadar orang ramai yang datang ni, kita jangka kita dapat selesaikan pada tahun ini juga. Sementara itu, Pegawai Penyelaras PICK di Perlis, Dr. Izwana Hamzah berkata, setakat ini hanya 7% daripada 188,200 populasi rakyat negeri itu yang berusia 18 tahun ke atas sudah menerima 2 dos lengkap, manakala 11% lagi sudah menerima suntikan dos pertama vaksin. Dan kalau ikutkan perancangan dengan YB kemarin, kita akan merancang untuk mobile pula. Sebab kita ada tim mobile, minggu sudah kita telah pergi ke institusi warga emas, suntik mereka di sana. Dan institusi yang melibatkan OKU pun kita suntik mereka di sana. Beliau berkata demikian selepas meninjau PPV Dewan Seri Melati. Seramai 410 individu terdiri daripada warga emas menerima suntikan dos pertama vaksin jenis Sinovac di PPV itu hari ini. Ya, ada baca banyak dalam ni pun kita tengok ramai yang komplain kan, yang tak mau, yang macam-macam lah kan. So saya sukalah kalau ni untuk nak ni. Saya pun sebagai bekas pekerja hospital memang saya tahulah selok-belok bab penyakit ni. Ingat tukarlah fikiran mereka supaya perbetulkan niat untuk kita nak basmi penyakit COVID ni, COVID-19 ni. Enam laluan di pintu masuk sempadan negeri Pahang ditutup sepenuhnya bagi mengawal pergerakan keluar masuk individu dan kenderaan ke daerah Kuantan. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD yang berkuat kuasa hari ini. Kesemua laluan termasuk jalan merentasi sempadan Kuantan serta Kemaman Terengganu itu ditutup dengan konkrit batu bermula tengah malam tadi. Pemasangan konkrit batu menutup semua laluan terlibat bermula jam 11.30 malam tadi dan dipantau Pegawai Daerah Kuantan Datuk Tengku Nur Asmaliza pula dan Ketua Polis Daerah Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusof Ali. Kawalan serta pemeriksaan ketat akan dibuat selain tindakan kompaun maksimum akan dikenakan kepada mereka yang cuba merentasi daerah tanpa kebenaran. Kita memang tidak boleh berkompromi lagi. Keadaan saya rasa pada saya ini kritikal, itu sebab dibuat pengisytiharan PKPD bagi daerah Kuantan. Kes meningkat, COVID-19 ini melonjak naik. Jadi dengan cara pematuhan SOP ini, kita insyaAllah saya yakin memang daerah Kuantan telah meningkat dari segi statistiknya. Ini menunjukkan bahawa pelanggaran SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM telah berlakulah di kalangan masyarakat ataupun penduduk di daerah Kuantan. Jadi dengan harapan adanya PKPD ini dapat merantaikan ataupun memutuskan rangkaian COVID ini. Selain sekatan jalan raya, pasukan pemantau turut melakukan rondaan bagi mengesan mana-mana pihak yang melanggar SOP. PKPD yang berkuat kuasa hingga 7 Jun depan itu dilaksanakan setelah 262 kes positif COVID-19 dilaporkan di Kuantan. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilatan Terengganu telah memasang perangkap bagi menangkap seekor buaya tembaga di sebuah lombong tinggal di Kampung Tepuh, Kuala Nerus. Pengarahnya Dr. Abdul Malik Muhammad Yusof berkata, papan tanda amaran turut dipasang bagi menghalang orang ramai mendekati kawasan itu, seterusnya mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku.
Menurut Perkhidmatan Terengganu, sebuah perangkap dan 2 papan tanda dipasang sejak semalam di kawasan buaya yang digelar Mamat itu dipercayai berada. Pihak polis turut bekerjasama memasang tali penghadang di lombong berkenaan. Bagi penduduk kampung, tindakan pihak berkuasa menutup kawasan berkenaan adalah tepat kerana ada sesetengah pengunjung yang berada terlalu hampir dengan lombong itu tanpa memikirkan risiko dibaham buaya berkenaan. Buaya tengah pasal kawasan larangan. Saya setuju dibuat macam ni. Kenapa setuju? Setuju, bahaya, nampak besar sangat buaya tu. Kalau musim COVID ni, jadi ramai-ramai satu kesalahan kok. Saya rasa molek jugalah sebab je tempat ni tepat dengan orang, dekat dengan orang. Jadi orang nak suka-suka tengok buaya, jadi tempat tu benda buaya tu bahaya kan. Petang-petang ramai mari beri makan semua. Ingat ke benda ni suka-suka tapi benda tu bahaya kan. Kemunculan Mamat setelah hampir 5 tahun menghilangkan diri itu menggemparkan penduduk kampung Tepuh dan kawasan sekitarnya baru-baru ini. Ketika mula ditemui penduduk sekitar 2016, buaya yang didakwa jinak itu hanya sepanjang 1 meter. Tetapi kini semakin membesar, dipercayai mencecah lebih 5 meter. Allahu Akbar, ya Allah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam satu hantaran di laman Facebook beliau hari ini memaklumkan keputusan pertukaran guru bagi sesi Jun 2021 akan diumumkan pada 1 Jun ini. Guru yang memohon pertukaran boleh menyemak keputusan melalui laman web tertera. Kebiasaannya, persekitaran sekolah hanya dihiasi dengan bunga-bungaan atau pohon. Namun berbeza di Sekolah Kebangsaan Jalan 6, Bandar Baru Bangi, Selangor yang memilih untuk mengindahkan persekitaran sekolah dengan menanam sayur-sayuran. Inisiatif ini secara tidak langsung bertujuan mendidik murid-murid jika berbudi kepada tanah, pasti ada hasilnya. Projek tanaman sayur-sayuran ini bermula pada Mac 2019, diusahakan bersama murid, guru dan ibu bapa. Menurut Guru Besar Sekolah Kebangsaan Jalan 6, Zahra Saleh, sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP kembali dilaksanakan awal bulan lalu, hasil tanaman mereka sempat dituai dan diagihkan bersama. Antara objektif yang ingin kita terap kepada murid-murid ialah menjaga sumber alam, kebersihan dan penghijauan, juga melalui pengurusan sisa, pemulihan sumber dan kelestarian alam. SK Jalan 6 telah mengemling tenaga bersama komuniti luar untuk merealisasikan sekolah hijau. Tambah Zahara lagi, penglibatan murid amat menggalakkan. Malah program ini turut mendapat perhatian dan memperoleh sumbangan dana daripada pelbagai pihak. Lebih menarik lagi, air siraman untuk sayur-sayuran ini menggunakan sumber air hujan. Sementara baja yang digunakan adalah baja kompos daripada sisa makanan. Aktiviti itu bukan sahaja menyeronokkan, malah mendidik murid mengenali jenis-jenis sayuran dan menghargai alam sekitar. Dengan program ini, kepelbagaian tanaman pokok yang saya boleh ambil ilmu pengetahuan tumbuhan seperti pokok herba, pokok sayur-sayuran dan pokok bunga-bungaan. Dan juga program ini boleh memberitahu kita bagaimana untuk kita mengitar semula suatu bahan tersebut seperti minyak. Minyak boleh kita digantikan dengan sabun. Dahlah jimat, alam sekitar pun terjaga. Terdapat juga laman nursery di mana dikhaskan oleh murid didik kasih untuk ditugaskan kepada mereka. Dan yang paling penting, saya semangat untuk datang ke sekolah kerana sekolah saya ceria dan bersih.
Pada pendapat saya, kita hendaklah membuang sampah di tempat yang disediakan dan kita juga hendaklah menjaga alam sekitar kita dengan sebaik-baiknya demi pencemaran udara dapat dielakkan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar kita supaya generasi yang akan datang mendapat kesinambungan kehidupan itu. Say no plastic, save our world. Hasil tanaman ini juga dijual kepada komuniti setempat selain diberi kepada pelajar. Selain itu, pihak sekolah turut bekerjasama dengan Pejabat Perikanan Negeri Selangor. Ada juga kolam ikan di mana kita mendapat kerjasama bersama Pejabat Perikanan Negeri Selangor dengan membekalkan ikan kerai, ikan kelah kerai sebanyak 600 ekor. Di kolam ikan ini juga kita telah membuat pump filter yang diinovasikan dengan kerjasama MPOB. Usaha sekolah itu ternyata mendapat pengiktirafan pelbagai pihak, antaranya meraih tempat kelima dalam Pertandingan Sekolah Hijau 2019 Anjuran Majlis Pembadaran Kajang MPKJ, Anugerah Sekolah Hijau 2020 dan Sekolah Terbaik Selangor kategori mengumpul sisa minyak terpakai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. 5 tips mudah kuasai matematik. Pertama, sentiasa membuat latihan setiap hari. Kedua, mulakan dengan soalan yang mudah terlebih dahulu. Ketiga, kuasai sifir. Sifir adalah jantung matematik. Keempat, kuasai 4 operasi asas, tambah, tolak, darab, bahagi. Dan yang terakhir sekali, jadikan latihan matematik sebagai rutin harian. Sekian, terima kasih. Bersua kembali. Bahasa adalah kunci yang membuka jendela dunia. Dalam menepani era globalisasi, kemampuan menguasai dan berkomunikasi lebih daripada satu bahasa memberi kelebihan kepada individu. Bukan sahaja meningkatkan keyakinan dan pengetahuan tentang budaya lain, menguasai lebih daripada satu bahasa juga mampu meningkatkan kemahiran berfikir anak-anak. Anjakan kedua transformasi pendidikan negara di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 KPM telah meletakkan kepentingan mempelajari bahasa asing. Menerusi pelan itu, menjelang tahun 2025, setiap murid dari sekolah rendah hingga menengah digalakkan mempelajari bahasa tambahan selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pengarah Pusat Penyelidikan Kanak-kanak Kebangsaan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Profesor Madya Dr. Mazlina Cik Mustafa berkongsi, kajian dalam konteks bilingual dan multilingual dalam kalangan kanak-kanak telah membincangkan kelebihan ini dari 3 aspek iaitu sosial, kognitif dan psikologi. Dari aspek sosial, kanak-kanak yang bilingual atau multilingual sebenarnya lebih terbuka dengan budaya lain. Kerana biasanya apabila kita mempelajari bahasa lain, contohnya bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil, secara tidak langsung kita juga mempelajari budaya penutur bahasa tersebut. Dari aspek kognitif pula, kelebihan kanak-kanak yang menguasai lebih dari satu bahasa biasanya mempunyai kemahiran berfikir yang baik, dapat memahami matematik dan logik dengan lebih berkesan, juga dapat memahami apa yang dibaca. Dari aspek psikologi, kanak-kanak yang menguasai lebih dari satu bahasa biasanya lebih berkeyakinan kerana mereka mampu menyampaikan idea dalam lebih daripada satu bahasa. Ujarnya lagi, kanak-kanak boleh diajar dengan pelbagai bahasa seawal usia 3 tahun. Dengan ibu bapa dan guru mewujudkan suasana positif dan menggembirakan serta memberangsangkan bagi kanak-kanak mempelajari bahasa lain. Guru khususnya bagi kanak-kanak di sekolah rendah mestilah kreatif. Carilah kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Pendekatan dalam pengajaran mesti ada unsur didik ibu. Kerana fitrah kanak-kanak apabila mereka suka sesuatu, lebih mudah untuk mereka belajar, lebih mendalam minat mereka.
Sekiranya bahasa kedua lebih banyak dipelajari di sekolah, maka ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting. Ambil tahu perkembangan apa yang anak pelajari. Dalam dunia tanpa sempadan hari ini, kepentingan penguasaan pelbagai bahasa menambah satu nilai tambah dalam diri. Bukan sahaja memberi kelebihan buat para pelajar mendapat tempat untuk menyambung pelajaran di luar negara, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan selepas tamat pelajaran nanti. Menyedari kelebihan yang ada dalam menguasai pelbagai bahasa, ramai ibu bapa berpandangan bahawa menggalakkan anak-anak belajar bahasa tambahan sejak kecil membantu mereka lebih mudah mengingati dan bertutur bahasa itu. Antara yang mengambil peluang menggalakkan anak-anak mempelajari bahasa tambahan ialah Muhammad Faizal Muhammad Yusak, 35 tahun. Menurut Faizal, dia membuat keputusan untuk menghantar ketiga-tiga anak perempuannya ke Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC seawal umur mereka 7 tahun bagi memberi pendedahan lebih awal. Dia juga berpendapat generasi akan datang lebih cenderung menguasai lebih daripada satu atau dua bahasa. Dalam zaman yang lebih serba moden sekarang ni, yang mana kita, walaupun kita orang Melayu dan kita juga hidup bersama dengan orang Cina dan juga India yang merupakan masyarakat majmuk di Malaysia. Dan di zaman moden, kita saling aktif dengan aktiviti sosial dan juga ekonomi. Jadi bagi saya memang penting untuk generasi yang akan datang, generasi anak-anak kita untuk lebih memahami budaya dan juga perbezaan antara kaum-kaum selama ini. Tambah Faizal, dia dapat melihat kelebihan yang ada pada anak-anaknya yang kini fasih bertutur bahasa Mandarin. Malah ia membuatkan mereka lebih berkeyakinan. Bila kita meletakkan mereka di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina ini, kita secara tak langsung mengasah keupayaan otak dan keupayaan berfikir mereka di luar daripada tradisi kita yang lama. Jadi secara tak langsung mereka meningkatkan keupayaan menghafaz, sebab mereka perlu menghafaz simbol-simbol dalam tulisan yang mereka tak biasa. 大家好，我的名字是阿提拉，我有2个姐姐，她们是双胞胎。 Nur Anis Hanani Ramli, pelajar tingkatan 5 MRSM Taiping, Perak, berkongsi tip bagi memudahkan kita menguasai bahasa tambahan. Kata Anis yang fasih bertutur bahasa Mandarin, komunikasi setiap hari menggunakan bahasa ini amat penting selain turut memperkasa ingatannya dengan menonton filem dan mendengar lagu Mandarin. Assalamualaikum，大家好，我叫努安妮诗，我来自502班。今天我要和大家介绍一个很美丽的，叫做伊人。 Selain dapat mengenali budaya baharu, menurut Nur Anis Hanani, penguasaan bahasa asing memberi kelebihan jika seseorang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara. Saya cuba untuk mempraktikkan bahasa Cina dalam kehidupan seharian. Contohnya, saya akan cuba untuk berkomunikasi dengan kawan saya yang berbangsa Cina setiap hari supaya saya kekal konsisten. Saya juga akan menonton filem bahasa Mandarin dan juga mendengar lagu bahasa Mandarin. Jelas Anis, dia hanya bersekolah di SJKC sehingga berumur 12 tahun sahaja sebelum melanjutkan persekolahan di MRSM. Begitupun bagi memastikan dia tidak lupa, Anis turut mengajar ahli keluarganya perkataan asas bahasa Mandarin. Seorang itu mempunyai masa depan yang lebih cerah untuk menyambung pelajaran ke luar negara. Contohnya jika seseorang itu mempelajari bahasa Korea. Jika dia ingin belajar ke Korea, dia sudah mempunyai asas yang kukuh yang dapat membantunya untuk memudahkan lagi urusannya nanti. Dia juga dapat menyesuaikan diri dengan lebih mudah kerana sudah mempunyai asas mempelajari bahasa Korea jika dia ingin belajar ke Korea kelak. Selain itu, urusan jual beli juga menjadi lebih mudah. Contohnya, jika saya ingin membeli barang secara dalam talian, saya boleh membeli secara langsung melalui laman sesawang yang memaparkan bahasa Cina secara menyeluruh. Bercita-cita ingin menjadi seorang doktor, Anis juga sedang mempelajari bahasa Korea. Dia turut menyimpan impian untuk melanjutkan pelajaran di universiti luar negara. Sukan.
Skuash antarabangsa terbuka Elgona Mesir. Cabaran negara berakhir dengan terkandasnya AS Sivasanggari pada pusingan ketiga. Sivasanggari tumpas kepada pemain tuan rumah Noran Gohar. Harapan tunggal negara terarah kepada AS Sivasanggari selepas Eng En Yeo tersingkir pada pusingan kedua kategori lelaki. Status Noran Gohar selaku pemain ranking kedua dunia nyata tidak menggentarkan Sivasanggari yang menampilkan tentangan sengit. Tewas tipis 9-11 pada set pertama, Sivasanggari terus mencemaskan Noran pada set kedua. Pengalaman nyata berpihak Noran yang menang 12-10. Enggan mengalah, Sivasanggari cuba bangkit pada set ketiga namun terpaksa akur dengan kekalahan 7-11, membolehkan Noran mara ke suku akhir. Bukanlah sesuatu yang mengejutkan, tewas 1-4 kepada Kuwait di Dubai pada aksi pemanas badan menghadapi kempen kelayakan Piala Dunia Piala Asia Jun depan. Sekurang-kurangnya, Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho menyedari kekurangan yang harus segera dibaiki sebelum tugasan sebenar. Perlawanan yang berlangsung secara tertutup di The Seven Stadium menyaksikan Kuwait di depan hasil jaringan Ahmed Adeferi pada minit ke-21. Namun 7 minit berselang, Malaysia menyamakan kedudukan. Guillermo Di Paula menjaringkan gol pertamanya bersama skuad kebangsaan selepas menyudahkan hantaran Corbin Ong. Babak kedua mula menyerlahkan penguasaan Kuwait. 10 minit permainan bersambung, Fahad Al-Hajeri menjadikan kedudukan 2-1 dan lawan menghasilkan gol ketiga pada minit ke-61 menerusi Shabaib Al-Khaldi. 7 minit kemudian, Fahad Al-Ala Brahim melengkapkan kemenangan 4-1 Kuwait. Jumaat ini, skuad negara akan ke Manama untuk aksi persahabatan kelas A menentang Bahrain sebelum membuka kempen kelayakan Piala Dunia Piala Asia menentang tuan rumah Emirat Arab Bersatu UAE pada 3 Jun. Penyanyi The Weeknd dan BTS mengungguli Billboard Music Awards 2021 apabila masing-masing membawa pulang 10 dan 4 trofi. Acara yang berlangsung di Microsoft Theatre itu dihoskan Nick Jonas. The Weeknd menang kategori artis top, artis lelaki top, artis top 100, artis lagu radio top, artis R&B top, artis R&B lelaki top, album R&B top, lagu top Hot 100 Rockstar, lagu radio top dan lagu R&B top. Kejayaan The Weeknd itu pasti mengubat rasa terkilanya apabila memutuskan tidak bertanding di anugerah Grammy yang dibuat selepas beliau menyifatkan acara terbabit tidak telus. BTS yang popular dengan lagu Dynamite berjaya memenangi anugerah lagu terlaris, dua kumpulan terbaik, artis dengan jualan lagu tertinggi, juga anugerah artis sosial media terbaik untuk tahun ke-5 berturut-turut. Paling menarik perhatian semestinya persembahan BTS yang menyanyikan lagu baru mereka Butter buat kali pertama. Suasana di sebuah resort ski di Perancis yang baru dibuka semula susulan pandemik COVID-19 mengakhiri Buletin Didik. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.